Hai, selamat kembali ke YouTube Pibon Channel. Pelajaran daripada Surah Al-Fatihah. 1. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jalankanlah perniagaan Anda dengan nama Tuhan. Labanya akan diperolehi 2 kali, di dunia dan di akhirat. Nama-nama Allah juga bermaksud Anda meneladani sifat-sifat Allah yang mulia, dan dari situlah lahirnya kecerdasan emosi seperti yang dihuraikan oleh Daniel Goleman. Pelajarilah 99 sifat Allah, kerana itulah jawapan kepada sumber kecerdasan emosi yang Goleman sendiri masih tercari-cari. Anda wajar berbangga menjadi seorang peniaga Muslim kerana khazanah kekuatan jiwa yang selama ini Barat tercari-cari sebenarnya terdapat dalam agama yang Anda anuti. 2. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Pelajaran, berfikir dan berjiwa besar, thinking big. Dalam perniagaan, sentiasalah berfikir dan bercita-cita besar, jangan sekadar berpuas hati dengan apa yang ada. Berniaga bukan sekadar cukup makan. Dalam buku Jutawan Senyap, tercoret kisah seorang pemuda penjual cakoi dari Indonesia. Sebagai perbandingan, masyarakat umum tahu bahawa gaji permulaan siswazah dalam sektor awam adalah kira-kira RM2,000. Anda tahu berapa pendapatan beliau sebulan? Kira-kira RM20,000. Jumlah berkenaan adalah 1000% lebih besar daripada gaji permulaan siswazah. Dalam satu seminar perniagaan, seorang konsultan berkongsi cerita tentang pemilik sebuah restoran mamak yang beroperasi 24 jam. Pendapatan kasar mamak berkenaan sehari adalah RM20,000. Ya, dengar betul-betul, RM20,000 sehari. Saya ulangi, sehari. Tinggikan tahap penerimaan Anda. Tiada salahnya meletakkan sasaran kewangan yang tinggi selagi mana Anda mencapainya dengan cara yang halal dan wang berkenaan adalah alat untuk mencapai matlamat. Jadikanlah Tuhan sebagai matlamat dan wang sebagai alat. 3. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pelajaran, sikap mengasihi sesama manusia, thinking deep. Kasihilah sesama manusia. Tujuan menjalankan perniagaan bukan sekadar untuk kepentingan diri sendiri semata-mata. Perkara lain yang perlu dipertimbangkan adalah diri klien. Letakkanlah diri Anda di tempat mereka untuk lebih memahami keadaan mereka. Tanyalah apa perkara yang Anda suka orang lain lakukan terhadap Anda, dan lakukannya terhadap orang lain. Dalam masa yang sama, tanyakan juga apakah perkara yang Anda benci orang lain lakukan terhadap Anda, dan elakkan melakukannya terhadap insan lain. Perkara yang ditegaskan oleh Rasulullah bermaksud, tidak sempurna seseorang sehingga beliau menyayangi saudaranya sebagaimana beliau menyayangi dirinya sendiri. Jadikanlah perniagaan sebagai situasi menang-menang, pelanggan Anda mendapat perkara yang dihajati manakala Anda mendapat keuntungan. 4. Pemilik Raja Hari Pembalasan. Pelajaran, berpandangan jauh, visioner. Jadilah seorang yang berpandangan jauh, bukan sekadar memikirkan keseronokan sehari dua. Di dalam bukunya, Secrets of Self-Made Millionaire, Adam Hu menjelaskan satu daripada ciri penting untuk berjaya dalam perniagaan adalah keseronokan tertangguh. Satu daripada ciri penting jutawan yang ditulis dalam buku Millionaire Next Door juga adalah perkara yang sama. Adam Hu memperihalkan karakter ini dengan sebuah kisah tentang dirinya. Semasa beliau berjalan-jalan di sebuah kompleks membeli belah bersama rakannya, matanya terpaku memandang sebuah telefon yang berteknologi tinggi. Namun setelah melihat tag harga setinggi $800, beliau berlalu pergi. Rakan beliau bertanya mengapa beliau tidak membeli telefon bimbit berkenaan. Beliau menjawab harganya tinggi. Rakannya mengatakan beliau gila kerana bayaran latihan oleh penganjur kepada beliau adalah setinggi $1,000 sejam pada waktu itu. Beliau cuma perlu memberi ceramah sejam untuk membeli telefon berkenaan. Adam menjelaskan kepada pembaca bahawa rasional di sebalik keputusan berkenaan adalah, jika beliau mengeluarkan $800, telefon berkenaan tidak mampu menghasilkan pendapatan untuknya. Sebaliknya beliau pernah menghadiri latihan NLP yang berharga $12,000 tanpa berfikir dua kali kerana beliau sedar bahawa wang yang dikeluarkan untuk ilmu adalah pelaburan. Ilmu yang diperolehi bakal membuahkan pendapatan yang tidak putus-putus seumur hidupnya. Bukanlah niat saya untuk menyatakan Anda perlu bakhil dalam berbelanja. Perkara yang saya ingin tegaskan adalah berhemahlah dalam berbelanja. Pada awal penubuhan perniagaan Anda mungkin banyak keseronokan yang perlu Anda tangguhkan. Sesetengah orang menyangkakan sesuatu perkara adalah aset, tetapi ia sebenarnya adalah liability. Untuk mendapatkan penerangan yang mencabar pegangan tradisional tentang aset dan liability, bacalah buku-buku Robert Kiyosaki. Mungkin Anda mampu untuk membeli Mercedes-Benz terbaru, tetapi komitmen kewangan dalam pembukaan cawangan terbaru menyebabkan Anda terpaksa mengorbankan keseronokan memandu kereta mewah berkenaan. Lain halnya jika Mercedes-Benz adalah tuntutan dan keperluan untuk Anda mengembangkan perniagaan.
Jika tanpa Mercedes-Benz Anda tidak boleh mendapatkan kontrak, kereta mewah berkenaan bukan lagi pilihan, tetapi telah menjadi keperluan. 5. Hanya kepadamu kami mengabdi dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Pelajaran memelihara prinsip integriti. Peganglah prinsip bahawa apa sahaja yang dilakukan adalah kerana Allah semata-mata. Selalu rasakan diri dilihat Tuhan. Sebuah hadis Rasulullah bermaksud, ihsan adalah beribadah seolah-olah engkau melihat Allah dan jika engkau tidak mampu melihatnya, ketahuilah bahawa dia melihat engkau. 6. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Pelajaran meminta petunjuk action. Dalam perniagaan, carilah mentor untuk Anda berguru. Sesetengah pihak ada mengatakan bahawa cukup sekadar membaca buku seseorang boleh mahir dalam perniagaan. Wajar untuk kita ketahui bahawa berguru boleh memendekkan masa pembelajaran dan kematangan Anda. Carilah mentor. Sebagai seorang pelajar tahfiz Al-Quran, ada 2 syarat yang saya perlu penuhi untuk mendapatkan ilmu bacaan Al-Quran, talaki, bertemu muka, dan musyafahah, mendengar bacaan guru. Ada sebuah hadis yang memperkatakan tentang kepentingan berguru dalam menuntut ilmu yang bermaksud, barang siapa menuntut ilmu tanpa berguru, maka dia telah berguru dengan syaitan. Seorang usahawan berjaya kebiasaannya bermula dari bawah, menempuh 1001 halangan dan melakukan banyak kesilapan. Dengan mengetahui perkara-perkara berharga berkenaan, usahawan yang dibimbing akan kurang melakukan kesilapan. Hal berkenaan juga memendekkan masa yang diambil untuk sampai ke puncak kejayaan. Cara yang lain untuk memendekkan masa pelajaran Anda adalah melalui pembacaan buku-buku tulisan usahawan yang berjaya. Anda akan memperolehi pengalaman mereka yang bertahun-tahun melalui curahan idea mereka di dalam buku. Untuk Anda yang baru berkecimpung dalam perniagaan, bacalah kisah usahawan tempatan yang dahulunya kecil tetapi kini menjadi ikon masyarakat seperti Dr. Rusli Abdullah atau Chef Lee, Ramli Mokni atau Ramli Burger, Otai Burger, HPA, dan sebagainya. 7. Jalan orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan mereka yang dimurkai, bukan pula jalan mereka yang sesat. Pelajaran penyempurnaan Evaluation and Continuous Improvement. Seorang mentor saya yang bergelar jutawan pernah berkongsi resipi kejayaannya dengan saya. Beliau adalah seorang daripada raja dalam satu daripada sistem MLM yang popular di Malaysia. Beliau berkata, saya sentiasa memastikan diri saya sentiasa selangkah ke hadapan berbanding orang lain. Apabila orang lain sampai ke tahap saya sudah berada satu langkah ke hadapan lagi. Jadi selama-lamanya saya akan terkehadapan berbanding orang lain. Anda tentu bersetuju dengan saya bahawa bangsa Jepun adalah antara bangsa yang memiliki teknologi yang termaju dalam dunia. Dan jika Anda rajin membaca, Anda akan bersetuju dengan saya bahawa bangsa Jepun adalah bangsa yang kurang mencipta berbanding bangsa Eropah. Kita selalu tertanya-tanya bagaimana bangsa Jepun mampu memiliki teknologi yang tinggi sedangkan mereka kurang mencipta. Saya adalah generasi baru yang tidak berpeluang bertemu motosikal Eropah seperti Norton, Triumph dan Bentley. Pada awal penciptaan motosikal dan penghasilannya secara besar-besaran, nama-nama di atas adalah peneraju pasaran. Menurut sebuah buku tentang inovasi yang saya baca, motosikal Eropah kurang sesuai dengan masyarakat Asia kerana ia berat, alat gantinya mahal dan kurang tahan lasak. Syarikat-syarikat Jepun menyedari masalah berkenaan dan menawarkan motosikal yang lebih ringan, dengan alat ganti yang murah dan lebih tahan lasak. Pada hari ini, siapa yang tidak kenal dengan jenama-jenama motosikal Jepun seperti Honda, Yamaha, Suzuki dan Kawasaki? Tanyakan pula siapa kenal motosikal jenama Triumph, Bentley dan Norton. Ramai akan berasa pelik dan akan menanyakan kembali kepada Anda adakah nama-nama berkenaan sememangnya jenama motosikal. Itulah kehebatan bangsa Jepun. Mereka bukanlah pencipta yang ulung. Sebaliknya, mereka mengkaji dan memperbaiki ciptaan sedia ada melalui budaya Kaizen mereka. 8. Amin. Kabulkanlah. Ini merupakan antara unsur dalam Law of Attraction. Apa yang Anda fikirkan, itulah yang akan Anda terima. Fikirkanlah perkara-perkara yang positif. Jika Anda selalu berfikir tentang perkara-perkara yang negatif, bacalah buku-buku karangan Anthony Robbins tentang bagaimana kepercayaan terbentuk. Dengan mengetahui bagaimana kepercayaan terbentuk, Anda boleh mencabar kepercayaan negatif yang terbentuk, dan membentuk pandangan hidup yang lebih positif. Nasihat saya, ada sesetengah individu terlalu idealistik dengan Law of Attraction. Berfikir positif tidak bermaksud Anda tidak perlu mempunyai strategi untuk berhadapan dengan cabaran perniagaan. Setiap perniagaan mempunyai cabarannya tersendiri. Anda perlu menyediakan perancangan untuk menghadapi saat-saat getir yang mungkin dihadapi.